Allahu 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 Allah. Tak jadi. Lepas tu saya pun fikir lah, hari-hari fikir macam mana aku nak masuk Islam, macam mana aku nak masuk Islam. Bawa motor duduk saja-saja terfikir. Buat benda saja-saja terfikir. Macam mana, cara apa nak guna. Jadi alhamdulillah duduk tak lama, dalam beberapa tahun punya kusut kepala duk fikir. Jalan kali jumpa dengan satu tok guru ni, kami pun angkat syahadah curi-curi. Kira orang kata curi-curi dululah, tak ada orang tahu. Hanya yang tahu saya angkat syahadah waktu tu adalah kawan-kawan saya yang paling rapat dengan saya dan sepupu saya. Sebab saya ada sepupu di mana mereka ni adalah orang Melayu dan beragama Islam. Arwah pakcik saya seorang, dia masuk Islam dan dia berkahwin dengan orang Melayu. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya sangat menarik dengan apa yang Zul kongsikan tadi, Masya Allah. Sebenarnya sebelum nak memeluk Islam ini pun kita sebenarnya telah pun diuji ya Zul, di mana tu kita memikirkan tentang bagaimana kita akan mengguriskan hati keluarga ataupun hati ibu sendiri. Dan saya dimaklumkan juga, saya sempat jumpa dengan ibu kepada Zul Singh ni di rumah beliau. Masya Allah, ibu dia pada peringkat awalnya memanglah tidak pernah sampaikan, cakap apa-apa pun berlaku janganlah kau peluk Islam dan sebagainya. Dan juga adalah sebahagian yang mengatakan ada sebahagian macam pakcik dia contohnya memeluk Islam kemudian telah mendapatkan satu tantangan yang sangat hebat daripada keluarga dia sendiri. Dan mungkin Brother Zul boleh kongsikan sedikit apakah cabaran waktu itu, terfikir tak macam oh aku peluk Islam ni, adakah nanti aku tak boleh balik rumah ke, atau aku akan kena treatment yang sama ke, macam mana bro? Okey, jadi antara contoh yang saya nampak depan mata saya adalah di mana ada satu kawan saya ni, dia ni pun Sikh juga tapi dia lebih berumur daripada saya. Dia sewaktu dia angkat syahadah dulu dan family dia dapat tahu, mereka pukul dia sampai kaki dia boleh dikatakan kaki dia OPU lah. Kaki dia macam tak boleh berfungsi dengan baik seperti dahulu. Jadi itu antara cabaran dia lah. Jadi ada yang kena pukul, ada yang kena buang dengan keluarga. Jadi benda-benda ni untuk orang yang bukan Islam, mengambil Islam sebagai agama, mengambil Islam sebagai orang kata pegangan hidup, sebagai adinnya, dia akan lalu benda-benda macam ni. Tapi saya ni alhamdulillah di mana saya telah menyembunyikan identiti saya sebagai seorang Islam untuk rasanya untuk 2 tahun kata silap saya. Jadi saya menyembunyikan sebagai seorang Muslim untuk 2 tahun. Selepas 2 tahun, jadi barulah saya menceritakan kepada keluarga pelan-pelan apa semua. Dan alhamdulillah mak saya dia cakap dengan saya satu je, kenapa daripada dulu tak cakap awal-awal, kan kalau bagus cakap daripada awal-awal senang. Jadi suatu ketika dahulu sebelum saya mengangkat syahadah ni, pernah saya menceritakan kepada mak saya, di mana saya menceritakan kepada mak saya ingat saya nak jadi macam pakcik saya nak masuk Islam mak. Dan mak saya time tu tengah minum, kami dekat kedai makan, tengah makan dengan hari, tengah minum, dia berhenti, dia tinggal ayak. Dia kata apa, hang ni tak boleh, aku takkan bagi. Apa jadi pun aku takkan bagi. Dan saya pernah diugut oleh mak saya. Dia kata kalau hang keluar rumah ni, hampir masuk Islam, hang takkan jumpa dah aku kat dunia ni. Jadi itu dia tuan-tuan dan perempuan. Tapi macam mana pun kita buat juga. Itu keyakinan sangat tinggi ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Sebelum kita sambung ke soalan seterusnya, saya nak menjawab sedikit komen yang ada. Kita menerima salam daripada Jessie Armani, daripada Adin. Assalamualaikum Brother Fadli, Brother Zul. Dan juga kita ada Masya Allah, saya percaya yang sedang menonton ada daripada Indonesia, ada daripada Malaysia, ada daripada Singapura, ada daripada Brunei. Masya Allah, saya rasa ni sangat satu manfaat ya. Dan juga kalau sesiapa yang kongsikan, kita tak tahu. Macam baru-baru ni pada peringkat awal kita mulakan buat sesi live ni, subhanallah Zul, percaya ataupun tidak, orang hubungi kita nak tahu, nak belajar Islam dengan kita.
Dan dia cakap apa tahu? Dia cakap dia sangat inspired ataupun dia cakap dapat inspirasi melalui dengar cara pendekatan kita, macam mana kita terangkan Islam, buat perkongsian tentang cerita-cerita bagaimana orang peluk Islam dan sebagainya. Mereka rasa tertarik kepada Islam. Kemudian adalah lebih kurang 4 orang yang telah menghubungi page IDT dan akhirnya memeluk Islam dalam bulan Ramadan ini. Masya Allah, kita tak tahu Alhamdulillah, kita tak tahu siapa yang nak menonton ni, Allah nak bantu atau nak beri hidayah melalui kita ke, kita tak tahu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kami malam ni kami sedang target untuk ada 1,000 share. 1,000 share tuan-tuan dan puan-puan. Selalunya kita dapat beratus-ratus, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi hari ini kita nak cross, kita nak meet kita punya target, iaitu kita nak dapat 1,000 share. Dan kita mengajak sahabat-sahabat yang sedang menonton, kita tak minta apa-apa pun, kita minta share saja. Boleh ke tolong bantu kami, insya-Allah. Okey, sekarang kita nak lanjutkan terus sementara kita tunggu waktu Isyak ini yang akan, kalau di alhamdulillah untuk makluman semua, kalau siapa yang tinggal di kawasan KL dan sewaktu dengannya, sekarang sudah pun masuk solat Isyak. Sesiapa nak solat bolehlah sila solat dulu, dan kemudian jangan lupa lepas solat datang balik kat sini sebab apa, ada perkongsian yang akan berlaku, insya-Allah. Okey, so insya-Allah kita akan terus dengan soalan yang sebelum saya akhir, saya nak tanya juga saudara Zul ya. Di mana bro, saya juga difahamkan pada peringkat awal tu kan mak you tak setuju yang you peluk Islam, tetapi akhirnya apa yang mak you akhirnya pilih untuk diri dia? Oh, jadi selepas 2 tahun berlalu dan pada suatu hari ini mak saya ada kata dengan saya, dia cakap nak masuk Islam lah apa semua. Jadi saya pun time tu cakap dengan dia, boleh mak, saya kenal satu orang ni, saya kenal satu orang tua ni, dia duk mengajar agama apa semua, dia pandai lah. Saya duk pergi lepak dengan dia, kadang-kadang boring apa semua. Jadi tak apa, jom kita pergi. Jadi saya pun bawa mak saya ke sekolah pondok yang saya disyahadakan tu. Saya lepak di sana, saya bawa mak saya ke sana, dan selepas berunding dengan guru saya, mak saya bersetuju untuk memeluk agama Islam, dan juga mak saya telah mengucap 2 kalimah syahadah pada malam itu juga, tuan-tuan dan puan-puan. Pada malam tersebut, di mana mak saya pergi bawa mak saya ingat tak apalah, mungkin dia nak balik, dia nak fikir ke apa kan. Tapi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, malam tu juga dia ambil keputusan, tak apalah, saya mengucap sekarang je lah, boleh. Jadi itu yang terjadi. Dan selepas mak saya mengucap tu pun tuan-tuan dan puan-puan, dia tak tahu pasal saya lagi. Sampai keesokan harinya pergi register di Pejabat Agama, baru mak saya tahu pasal saya. Jadi itulah apa yang berlaku, dan itulah insiden di mana mak saya mengucap syahadah. Dan pernah saya bersembang dengan mak saya, sebenarnya mak saya menyatakan bahawa masa saya kecil dulu pun dia memang nak masuk Islam dah, tapi dia takut ditentang oleh keluarga apa semua kan. Jadi nak membesarkan, cuba bayangkan satu orang kata, satu penjaga nak membesarkan 3 orang anak dengan keadaan pendapatan pun tak berapa nak okey apa semua kan. Jadi dia takut, dia ancam tinggalkan boleh menyebabkan, dia takutnya adanya ancaman yang boleh menyebabkan dia tak dapat nak meneruskan hidup dia serupa biasa. Jadi terpaksa dia pendam niat tu. Tapi alhamdulillah lah, sekarang dia dah okey dah, dan dia dah start puasa dah. Masya Allah, alhamdulillah. Dan ni Seng, cerita yang you kongsikan kepada kami ni pada malam ini sangat memberikan satu inspirasi ya. Kami yang lahir telah pun diberi hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni, rasa kagumlah dengan cerita-cerita sahabat-sahabat kita yang telah memeluk Islam. Dan juga daripada kisah Zul Seng ni juga kita dapat mempelajari sesuatu yang agak penting, sangat-sangat penting, bukan agak penting, maaf, iaitu apabila kita tu dah yakin kepada agama Islam bahawa Islam itu adalah satu-satunya agama yang hak, maka teruslah dekati agama itu dan ambil keputusan dan yakin dan berserahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana Zul telah buat. Dan satu benda yang sangat menakjubkan ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, pada peringkat awalnya mak Zul Seng ni adalah seorang yang menentang dia untuk memeluk Islam.
Tetapi akhirnya tanpa mak dia mengetahui, anak dia sendiri waktu pergi mendaftarkan, mak dia nak daftar masuk Islam tu, bahawa anak dia sendiri pun dah peluk Islam. Jadi bayangkan, ini sebenarnya berkat doa dan juga berkat usaha sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan daripada umat-umat Islam kita, alhamdulillah, yang telah menyampaikan dakwah. Tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton ini juga boleh main-mainkan peranan hanya dengan share video ini. InsyaAllah mudah-mudahan lebih ramai orang lagi yang dapat tonton, ramai orang lagi yang dapat manfaat, dapat inspirasi, motivasi, InsyaAllah untuk terus buatkan kerja dakwah ini. Allah